والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا البلاء والوباء والمرض والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة بلطفك يا لطيف يا لطيف يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فاغفر لنا وارحمنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا أمل الخائفين آمنا مما نخف يا أمل الخائفين سلمنا مما نخف يا أمل الخائفين نجنا مما نخف تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا الله ارحمنا يا رحمن ارحمنا يا رحيم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha إلى يوم البعث والنهضة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنتين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنوده لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Jika kalian semua manusia tidak menolong akan Nabi SAW, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong Nabi SAW ketika mana dikeluarkan Nabi SAW oleh orang-orang kafir, salah seorang daripada dua orang sahabat, ketika mana kedua-duanya bersembunyi dalam sebuah gua. Lalu berkatalah salah seorang sahabat kepada sahabatnya, jangan engkau runsing, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala serta kita. Maka menurunlah oleh Allah Taala akan ketenangannya ke atas Nabi SAW dan menolong oleh Allah Ta'ala akan Nabi SAW dengan beberapa tentera-tentera yang tidak dapat dilihat akan dia. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan kalimah syirik yang diagung-agungkan oleh fuak-fuak kufar di bawah sekali. Dan kalimah Allah Ta'ala lah kalimah yang paling tinggi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha agung, maha aziz, lagi maha bijaksana. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua, pada malam ni insya-Allah sempurna bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hamba dihubungi oleh Ustaz Khairulnya supaya menyambung tajuk setelah daripada tajuk tentang Nabi ini dibicarakan di masjid ni tentang Isra wal Mi'raj. Maka setelah mana Isra Mi'raj, memanglah kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah atau kitab-kitab hadis Nabi SAW, seumpama kitab yang ada di tangan saya ni ialah Sahihul Bukhari, tetapi yang telah ditajrid, dia panggil Tajridus Sharh li Ahadithil Jami'is Sahih. Dia himpunkan hadis-hadis Sahih Bukhari itu dipersatukan, kerana Imam Bukhari dia buat mari hadis yang banyak, yang sama tetapi turuk yang berbeza, maka jadi tebal. Maka oleh Syekh Abil Abbas Zainuddin As-Sarji Az-Zabidi yang masyhur dengan nama Husin Al-Mubarak, beliau menghipungkan hadis-hadis Sahih Bukhari ini yang diriwayat oleh Imam Bukhari dengan secara pelbagai turuk yang berbeza, dihipungkan menjadi satu. Maka jadi kecil, jadi nipis sikit. Tapi yang pentingnya ada yang di dalam ini semuanya hadis-hadis yang diriwayat oleh Imamul Bukhari. Dan bila kita buka, memang setelah daripada kisah tentang hadis Isra wal Mi'raj, Imam Bukhari bawa datang hijrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya ke Madinah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang kita sedia maklum, Nabi tidak buat, tidak tutur, tidak bercakap dan tidak diam satu-satu perkara, pasti semuanya wahyu daripada Allah Taala. Ma la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut hawa nafsu dia, tidak. Tapi apa yang dibuat, apa yang ditutur, apa yang didiamkan oleh Nabi SAW, itu semua ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Samalah juga dengan hijrah. Nabi SAW hijrah ke Yathrib, itu pun ialah wahyu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ha. Dan memang hijrah ni berlaku pada bulan Rabiul Awal. Sedang molek kita duduk di bulan Rabiul Awal. Memang hijrah ni berlaku di bulan Rabiul Awal. Kata Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wal Hidayah, dalam kitab Bidayah wan Nihayah, pada juzuk yang keempat, muka surat 443, kata dianya waqad kanat hijratuhu alaihi salamu, dan sesungguhnya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal, berlaku pada bulan Rabiul Awal, sanata 13 min bi'satihi alaihi salam, wa dzalika fi yaumil itsnaini, yaitu pada tahun yang ke-13 setelah mana diutuskan Nabi SAW jadi Rasul. Dan peristiwa tersebutnya berlaku pada hari Isnin. Nah, pada hari Isnin. Hari ini hari Ahad lah nak ni. Hari Ahad, esok hari Isnin. Nah, tapi kalau ikut Qamariyah, malam ni malam Isnin dah. Nah, nak ni malam Isnin. Jadi kira-kiranya sangat orang panggil apa, munasabah lah tajuk pada malam ni, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan Rabiul Awal tu bulan yang berlakunya hijrah Nabi, dan hari berlakunya hijrah tersebut ialah hari Isnin. Kerananya dalam Sahih Bukhari cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ini hadis daripada Abi Musa Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ra'aitu fil manami," melihat olehku, kata Nabi, dalam tidurku, "anni bahawasanya aku uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun." Aku berhijrah daripada Mekah pergi ke satu bumi, satu tempat yang ada pada bumi tersebut tu subur dengan pohon-pohon kurma. Nah, fadhahaba, maka pergilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahali ila anna hal yamamatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira-ngiranya tempat tersebut tu ialah Yamamah au Hajarun, al-Yamamah atau Hajar. Fa idzan, maka tiba-tibanya hiyal Madinatu Yathrib, tempat yang nak dihijrah oleh Nabi ni ialah namanya Yathrib. Asal nama tersebut Yathrib daripada nama cucu Nabi Nuh alaihi salam. Nah, daripada cucu ke cicit Nabi Nuh alaihi salam, Yathrib. Jadi maklum di kita, mimpi Nabi ni bukan macam mimpi kita. Nah, mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memang sebahagian daripada wahyu. Nah, bukan macam mimpi kita lah. Mimpi kita ni tak boleh buat kira mana. Nah, kadang-kadang orang tu taksub dengan mimpi. Jangan buat taksub sangat lah. Nah, mimpi kita tu ada permainan tidur, ada yang betul-betul pun ada. Kalau tidak, bagaimana boleh Imam Ibn Sirin karang satu kitab namanya Tafsirul Ihla, tafsir mimpi. Nah, bermakna ada yang mimpi betul. Nah, tapi ada juga mimpi yang permainan bagi tidur. Mimpi yang betul itulah ada syarat-syaratnya. Itu kita tajuk mimpi lah. Mau duk cerita mimpi pula berat. Nak cerita katanya mimpi daripada Nabi berlaku kepada diri Nabi itu bukan permainan tidur, bahkan satu juzuk daripada bahagian wahyu. Baik. Kalau gitunya cerita dalam hadis Sahih Bukhari ni hamba betik sikitnya. Cerita tentang hijrah. Qalat Aisyah, telah berkata oleh Aisyah, fa bainama nahnu yauman, maka ketika mana kami satu harinya, julusun, duduk, fi baiti Abi Bakrin, nah, duduk di rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidatuna Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah. Nah, ketika mana kami duduk di rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, qala qailun, telah berkata oleh seorang yang berkata, li Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata mana? Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mutaqanni'an fi sa'atin lam yakun ya'tina fiha. Salah seorang keluarga Sayyidina Abu Bakar ni kata kepada Abu Bakar, hadza Rasulullah, ni Rasulullah mutaqanni'an fi sa'atin. Rasulullah mari pada masa saat begini lam yakun ya'tina fiha. Pada masa yang Nabi SAW tidak datang kepada kami. Pada masa tersebut. Artinya nak cerita kata Rasulullah mari ni. Tak biasa Rasulullah mari tika-tika ni. Gitulah kalau bahasa kapur kita kan. Nah, pelik ni Rasulullah mari. Biasa Rasulullah tak mari waktu ni. Kalau Rasulullah mari ni bermakna ada perkara yang penting. Faqala Abu Bakrin, maka berkata oleh Abu Bakar As-Siddiq, fida'un lahu abi wa ummi. Aku tebuskan bagi Nabi ini demi ayahku dan ibuku. Wallahi demi Allah, ma ja'a bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di saat-saat seperti ini, waktu-waktu seperti ini, Nabi SAW tidak datang illa amrun. Mereka pasti ada perkara penting. Perkara muhim. Perkara penting yang Nabi SAW nak sampaikan kepada kita. Maknanya begitulah. Nah, bila begitu, qalat Aisyah tu telah berkata oleh Aisyah, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasta'zana, maka meminta izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasalah, itu adab khisalum mahmudah. Kita pergi ke rumah orang ke apa, kita kena minta izin nak masuk. Tengok ni Rasulullah ni. Pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, minta izin dulu nak masuk. Bukan pakat tembor dah penting sangat ni, tak kira lah. Moga aku Nabi ke, baru masuk gitu. Dah minta izin dulu. Bila Nabi minta izin, fa'udhina lahu, maka diberi izin akan Nabi SAW. Fadakhala, maka masuklah Nabi SAW. Nabi pun masuk ke dalam rumah tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi SAW li Abi Bakrin. Nabi rayak ke Abu Bakar. Nabi sabda ke Abu Bakar. Dia kata kena, akhrij mana indaka. Minta keluarlah siapa-siapa ada di kelilingmu tu. Nak rayak kata perkara ni sangat penting. Sehingga Rasulullah tu mewaspadai. Takut-takutnya ada mata-mata ke siapa-siapa ke yang tidak dikenali. Bukan Rasulullah tu su'zon, tidak, tapi waspada. Mewaspadai dia panggil. Takut ada mata-mata gelak ke. Bila Rasulullah kata nak pergi hijrah enggak, apakah tahu, siaplah. Bila Rasulullah kata kau bakal akhrij mana indaka, keluarlah, minta keluar siapa-siapa ada di sekitar, di sisi engkau, di sekitar engkau ni. Faqala Abu Bakrin, maka berkata oleh Abu Bakar As-Siddiq, innama hum ahluka, hanya sahaja ada di sisi kami ni. Innama, hanya sahaja mereka itu yang berada dalam rumah sekali dengan aku ni, ahluka, ahli keluargamu juga ya Rasulullah, bukan orang lain. Itu ni Rasulullah bimbang takut ada orang lain lah. Innama hum ahluka bi abi anta ya Rasulullah, hanya sahaja mereka itu yang berada di sekitar kita ni ialah ahli keluarga engkau ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila dah Abu Bakar kata sekeliling ni semua ahli keluarga belaka ni, tak payah bimbang lah ya Rasulullah. Tu tidak jadi problem, tidak jadi masalah besar. Barulah Rasulullah pun cerita apa hajatnya. Fa inni, maka sesungguhnya, qad udhina li, sesungguhnya, maka bahawasanya aku, qad udhina li fil khuruji, sesungguhnya telah diizinkan oleh Allah Ta'ala lah akan daku fil khuruji ay fil hijrati, untuk keluar, yakni hijrah. Jadi Rasulullah tu bukan orang panggil buat bertindak satu-satu benda mengikut hawa nafsu, tidak. Keizinan Allah Ta'ala.
Nah, tuh. Sebagaimana Rasulullah pun mubasysyiran wa nadhira tu biiznillah, nah dengan izin Allah. Nah, sebagaimana ayat Allah Taala firman ke? Nah, tu apa dah? Uh, hmm, uh, wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni wada'iyan, ialah seorang yang mendakwah, pendakwah, dai, pengajak, penyeru, pemujuk manusia. Nah, wada'iyan ilallah, mengajak manusia ni kepada Allah biiznihi, dengan izinnya Allah. Itu. Dengan izin Allah. Allah Taala izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kita nak dapat izin Allah, kita bukan nabi. Lepas tu kita jadi dai juga, jadi pendakwah juga, pengajak juga. Dakwahlah, serulah, ajaklah manusia sekadar apa yang benar-benar kita pelajari. Ingat tu. Nah, apa yang kita belajar. Jadi kalau benda yang kita tak belajar, jangan kita cuba-cuba menyampai. Sampai satu video hari ni pada saya. Allah. Satu orang pakai serban, dia duk mengajar orang dalam kuliah. Nah, dia kata mana? Tuan-tuan, muhrim ni ialah orang yang pakai kain ihram. Betul. Betul-betul lah. Muhrim ni orang pakai kain ihram. Adapun mahram, mahram ni ialah orang yang halal kita nikah. Astagfirullahalazim. Ada yang mengajar kita. Kalau tuan-tuan nak tengok video tu, ada di handphone hangpa lepas insya-Allah ni, boleh tengoklah. Tak kamu nak pasal sini pula. Mahram ni orang yang halal kita nikah dengan dia. Astagfirullahalazim. Nah, tak betul tu. Mahram ni orang yang haram kita nikah dengan dia. Ni orang gaduh nak jadi dai tapi tak belajar berkali-kali. Dah. Mahram ni orang hak haram kita nikah dia. Ada haram lil mu'abbad. Nah, haram selama-lama. Nah, supaya ibu ayah kita sendiri, adik-beradik kandung kita sendiri. Ada haram bil musarahah. Nah, ada haram dengan sebab kita berambil-ambilan. Jadi menatu ke. Nah, menyusu ke birrada, dengan sebab menyusu jadi adik-beradik susuan. Itu mahram. Boleh kata mahram ni orang hak halal kita nikah. Terbalik berapa ratus darjah tu ni. Mahram ni orang yang haram kita nikah. Lepas tu dia pun rayak pula ke kuliah dia tu lah. Nah, dalam kuliah dia tu dia kata, ni bahasa Arab. Berbeza baris, berbezalah makna. Betul, tapi hak dia duk hurai tadi salah lah. Pas dia buat mari pula contoh. Nah, macam dia kata hajarun. Hajarun, kalau ha batu. Kalau hajarun, hijrah. Tu tengok. Mari di mana tahu dia cakap gitu ni. Kalau hajarun, kalau har tu mana batu. Ha tu batu. Kalau hajarun, hijrah. Bahasa Arab mana tahu dia mengajar gitu tu. Ini bahaya. Pakat nak jadi tok guru belaka tak saya mengaji, ya pelik. Tak salah nak jadi tok guru tu boleh. Tapi mengajilah. Nah, la tatakallam qabla an tata'allam. Jangan kata kamu bercakap sebelum daripada kamu belajar. Ni bahaya ni. Amo tengok video tu suka selok sebagai kakak. Pakai serban ni. Kuliah maghrib ni. Di masjid mana, surau mana, Allahuakbar. Boleh begitu. Jadi lepas pada ni, harap-harapnya jais kita ni uji tauliah. Para ustaz nak ambil tauliah ni kena ketat lah sikit. Nah, tu biar orang panggil betul-betul. Orang-orang hak nak jadi pendakwah, tok guru ke ustaz ke, benar-benar berpengetahuan agama. Nah, gitu. Barulah orang panggil sambung tugas Nabi. Nabi itu tak ada hal lah. Biiznihi. Dengan izin Allah Ta'ala dah. Di dia sumber ilmu. Nah, wasirajam munira. Dan Nabi ni ialah pelita yang mencerahkan, menyuluh, menyalakan, menyinarkan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi kata kepada Abu Bakar,
Fa inni qad uzina li fil khuruji. Maka sesungguhnya aku, maka bahawasanya aku sesungguhnya telah diizinkan oleh Allah Ta'ala akan daku fil khuruji pada keluar. Yani hijrati, pada hijrah. Jadi Nabi itu tidak orang panggil hijrah dengan jom hijrah, jom lari. Bukan gitu. Bukan. Apatah lagi kita kata Nabi lari, pelarian. Itu lagi berat tu. Tidak sepatut kita kata, kita labelkan begitu kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istilah lari. Tak ada. Nabi tak pernah lari dalam medan perjuangan. Hatta ketika mana pak saudara dia Abu Talib hidup-hidup lagi dak tu ni? Hidup-hidup lagi. Orang pembesar kafir Quraisy ni mari duk tawa ke Nabi SAW. Wayaklah ya Abu Talib, kau nak saudaramu tu. Kalau dia nak orang tina, kita bui. Orang tina comel mana yang nak di Mekah, kita bui. Dia nak harta banyak mana, kita akan bui. Dia nak jadi raja kau di Mekah, kita akan latih dia jadi raja. Tapi dia tinggal kerja ni. Habis porok peranda agama nenek moyang kita. Ada sini. Adakah bila Abu Talib sampaikan kepada Nabi rasa ugah ke? Nabi rasa molek juga tu jadi raja ke? Adakah gitu? Tak ada. Lam atrukhu. Aku tak akan tinggal. Aku tak akan tinggal kerjaan ni. Walaupun orang kafir Quraisy tu letak matahari ke sebelah tangan kanan aku. Letak bulan ke sebelah tangan aku. Kiri aku. Aku tak akan tinggal kerjaan ni. Sehinggalah datang urusan daripada Allah, kerjaan daripada Allah Ta'ala. Kalau menang, kalau mati pun mati dalam keadaan taat dengan perintah Allah. Itu Nabi. Jadi tak ada istilah Nabi lari. Hijrah ni bukan lari. Hijrah ni perintah Allah Ta'ala. Lagi pula sebelum daripada Nabi itu diizin oleh Allah Ta'ala, Nabi terlebih dahulu izinkan sahabat-sahabat lain itu berhijrah. Sahabat-sahabat lain pakat dah berhijrah. Sayyidina Umar kau berapa pakat hijrah lagi. Ada secara selu-selu, senyap-senyap siri. Sayyidina Umar tak ada secara siri. Sayyidina Umar jelas-jelas lalu dah. Moga dia hak kedebel ni. Dia kaki ke kedebel yang lain. Dia pergi depan Kaabah. Dia kata mana? Aku nak pergi ke Yathrib. Nak ikut sahabat-sahabat Muhammad. Dan mana-mana orang nak rasa jadi anak yatim piatu, nak jadi pak dia hilang anak, mak dia hilang anak, isteri hilang suami, mari kata nak larang, nak tegah, nak halang aku daripada hijrah ke Yathrib. Tak ada siapa dia berani dengan Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar, dia tak leh dia. Dia tak suka, senyap-senyap, terang-terang selalu dah. Itu. Jadi sahabat-sahabat lain tu pakat hijrah belaka kebanyakannya, barulah bila sampai wahyu diizinkan Nabi SAW untuk hijrah, maka Nabi berhijrah. Dan bukan Nabi lari daripada medan perjuangan. Jangan timbul istilah begitu. Barangkalinya orang-orang yang berfikiran seperti itu, dia baca buku-buku yang ditulis oleh mustasyriqi, orang orientalis yang cuba-cuba untuk khianat ke orang panggil suratul Islam. Gambaran Islam itu gambaran bagi perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mustasyriqi ni memang dia baca sirah, dia baca hadis, lepas tu dia pun cari lubang-lubang mana untuk mentahmah peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kelihatan Nabi ni pengecut, jahat, kurang, tidak sempurna, maka dibuat oleh fuak-fuak orientalis. Maka sangat celakalah kita orang Islam nak kenal Islam pergi baca buku-buku orientalis. Itu bahaya. Sebab tu boleh terkeluar daripada mulut Nabi sebagai pelarian ke mana tu barangkali kita tak tahu baca buku-buku hak ditulis oleh orientalis. Baik. Kalau gitu bila Nabi kata kepada Abu Bakar qad uzina li fil khuruji, sesungguhnya diizinkan daku oleh Allah Ta'ala untuk berhijrah. Faqala Abu Bakrin, lalu Abu Bakar As-Siddiq pun kata ke Nabi SAW, as-suhbata bi abi anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah aku sebagai teman untuk berhijrah ni? Tu bi abi anta ya Rasulullah, demi bapakku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah pun kata, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya. Tu sebab itulah Rasulullah tu girayak kepada Abu Bakar ni. Dan sebelum daripada ni pun Rasulullah tu tak izin Abu Bakar tu pergi dulu. Rasulullah suruh Abu Bakar dia dulu. Jadi Abu Bakar ni orang taat sungguh. Bahkan setelah mana peristiwa Isra wal Mi'raj yang baru kuliah yang sebelum ni dibicarakan di sini, peristiwa Isra Mi'raj itulah Abu Bakar tu digelarkan dengan As-Siddiq. As-Siddiq. Tu apabila Abu Jahal kata, "Hei Abdullah bin Abi Quhafah." Abu Bakar nama dia Abdullah bin Abi Quhafah. Nama IC dia Abdullah bin Abi Quhafah. Sahabatmu Muhammad tu duk cerita kata dia pergi Palestin. Ni naik atas langit mana tu. Lepas tu turun mari sini pula subuh. Tak ada subuh siapa ada. Percaya? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, kalau benar benda ni mari daripada Nabi Muhammad, lebih pada ni pun la usaddiquhu, aku pasti akan membenarkan. Itu. Maka kerana tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tu digelar dengan As-Siddiq. Kenapa? Tidak ada satu saat untuk dia berfikir sementara setelah mana dikhabarkan oleh Nabi SAW. Tak pernah. Bila Rasulullah kata gapo, tak ada satu saat tu mendengung dulu, ya ke Rasulullah. Tak ada gitu. Bila Rasulullah rayak gapo, selalu betul, benar. Itu. Itulah asbabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq. Kenapa? Karena tidak ada satu saat pun Abu Bakar As-Siddiq ni berfikir sejenak setelah mendengar khabaran daripada Nabi SAW. Tak pernah. Bahkan setiap apa hak Nabi kata, tak ada satu saat merenung, tak ada. Rasulullah kata, berhenti. Rasulullah kata, benar, setuju, iya, betul. Bahkan lebih pada ni pun, la usaddiquhu, pasti aku akan membenarkan Nabi SAW. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Tu. Baik. Bila Rasulullah kata na'am, ya, kenapa nak dijadikan Abu Bakar sebagai teman dalam berhijrah ni? Qala Abu Bakrin, lalu berkata oleh Abu Bakar, fakhudh bi abi anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda rahilatayya hataini. Ambillah demi bapakku wahai Rasulullah salah satu daripada unta tunggangan, kenderaan, salah satu daripada dua unta tunggangan, unta kenderaan yang aku simpan taruh ni. Jadi sebelum tu Abu Bakar tu, bila Rasulullah duk larang dia jangan pergi lagi, tunggu dulu, jangan hijrah lagi. Abu Bakar tu duk mari dah, aku ni kena hijrah dengan Nabi. Ni. Maka Abu Bakar tu siap dah 2 ekor unta untuk berhijrah. Bila Rasulullah kata ya, pakai selalu dah lah. Ya Rasulullah, ambil mesedih dua mesedih siap dah. Tu. Sampai dulu kat unta ni mesedih lah sampai kita lah ni. BMW ke mesedih ke. Tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah kata, bolehlah bisamani lah. Aku bayarlah, jangan ambil percuma begitu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tak cerita Rasulullah bayar ke Rasulullah ambil free, sungguh muka Abu Bakar suruh ambil ya. Khus, ambil. Ambil ya Rasulullah. Salah satu daripada 2 unta kenderaan ni. Tapi Rasulullah kata bisaman. Minta aku bayarlah. Aku bayar. Tapi tak cerita. Faqalat Aisyah tu. Lalu Aisyah sebagai perawi cerita hadis ni, sambung cerita dia pula. Fajahaznahuma, maka mempersiaplah oleh kami akan kedua-duanya, iaitu Rasulullah dan Abu Bakar, ahassal jihazi, selengkap-lengkap persiapan. Jadi anak-anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, Asma, gapo semuanya pakak buat persiapan lah. Dah ayah dia dengan Rasulullah nak berhijrah ni. Perlengkapkan, orang panggil kelengkapan untuk berhijrah. Wasana'na, dan menjadilah, memperbuatlah oleh kami, lahuma, akan kedua-duanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq,
sufratan bekalan makanan fi jirabin pada bekas kulit, pada bekas kulit. Faqata'at Asma'u bintu Abi Bakrin qit'atan min nitaqiha. Faqata'at Asma'u bintu Abi Bakrin, maka memotonglah oleh Asma' anak perempuan bagi Abu Bakar. Asma' bintu Abu Bakr ini adik-beradik perempuan dengan Aisyah lah. Dia memotong qita'atan, akan satu potongan min nitaqiha, daripada kain, perca kain dia. Farabat bihi ala famil jirabi, maka dibaluk ke orang panggil bekas kulit hak disimpan makanan itu dalam perca kain hak dikoyak. Tu. Fabidzalika, maka dengan sebab demikian itulah summiyat, dipernamakan, digelarkan Asma binti Abi Bakr ini zatan nitaqaini, yang memiliki dua belahan kain. Dua belahan kain. Kenapa? Kerana dia belah kain dia sendiri, letak makanan satu, ikat satu, orang panggil bekalan yang nak dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahanda dia Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, kemudian berkata lagi oleh Aisyah, summa, kemudian lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin bi gharin fi Jabal Thawr. Menghubungilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakarnya di satu gua di Bukit Thawr. Masuk waktu deh. Masuk waktu. Ada 30 saat lagi. Jadi Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq ni keluarlah. Jadi tak cerita keluar tu malam, seperti mana hak kita duk mengaji sirah, Rasulullah berhijrah pada waktu malam. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari ini diceritakan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Thur, satu gua di Bukit Thur, itu pada waktu siang hari. Baik, kita tunggu azan dulu deh. Ada 2 saat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف Okey ni. Oh ya lama. Baik. Ingat kau 10 minit kau sambung 3 minit masa. Baik, kalau gitunya kita tak ada nak panjang dah ni. Fama kana fihi thalatha layalin yabitu indahuma Abdullah ibn Abi Bakrin. Maka Nabi dengan Abu Bakar mendiami dalam Gua Sur tu 3 malam. Mabit di dalam Gua Sur, tidur dalam Gua Sur 3 malam. Bersama-sama juga serta dengan Nabi itu ialah anak laki-laki Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Bakrin. Jadi kalau kita nak baca cerita hijrah Nabi dalam Sahih Bukhari ini panjang lagi. Ni pun hamba tebuk tengah dah ni. Kemudiannya kenapa kau beza di antara hak kita baca lah kitab sirah. Maka ini ialah hadis yang sahih dihimpun oleh Imam Bukhari. Maka tidak dinafikan ada lagi kisah-kisah tentang hijrah Nabi itu diriwayat oleh imam-imam yang lain. Maka oleh kerana ini termasuk dalam maghazi dia panggil, ilmu sirah, ilmu sejarah. Maka sebab itulah kebanyakan daripada ulama-ulama kitanya walaupun tahu kata ini cerita dalam Sahih Bukhari ini ada beza daripada sirah, tapi mereka tetap juga berpegang dengan sirah kerana berpedomankan kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man arada an yatabahhara fil maghazi, barang siapa yang ingin melaut mendalami dalam ilmu sirah, ilmu maghazi, ilmu sejarah, fahuwa iyalun ala Muhammad ibn Ishaq, maka dia pastilah berhajat kepada Muhammad bin Ishaq. Itu salah seorang daripada pengarang kitab sirah, Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Jadi kerana itulah turun-temurun daripada ulama-ulama kitanya bila cerita bab hijrah Nabi banyak dipetik dalam kitab sirah berbanding dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Jadi tidak mengapa, kerana apa? Kerana tidak ada perkara-perkara yang membawakan rosak kepada usulul aqaid. Tapi lebih eloknya kita ambil di dalam Sahih Bukhari. Itu lebih elok. Jadi baik. Pendek ceritanya, hadis yang terakhir yang baca Anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qala awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair. Awal-awal orang yang sampai kepada kami, yakni Bara bin Azib ni Ansar, orang yang mendiami ahli pribumi asal di Madinah. Awal-awal orang muhajirin yang sampai ke Madinah ialah Mus'ab bin Umair wa ibn Ummi Maktum wa kana yuqri'anin nasa. Faqadima Bilal, dan dua-dua inilah yang mengajarkan kedua-duanya akan manusia, yakni masuk Islam. Faqadima Bilalun wa Sa'dun wa Ammar bin Yasirin. Kemudian sampai lagi Bilal bin Rabah, Sa'ad wa Ammar bin Yasir.
Thumma qadima, kemudian tiba lagi ke Madinahnya Umar bin Al-Khattab fi 20 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan Sayyidina Umar itu ada 20 orang sahabat. Kemudian summa qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sampai setelah mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai. Fama ra'aitu ahlal Madinati, kata Bara' bin Azib, fama ra'aitu, maka tidak melihat olehku ahlal Madinati, akan penduduk Madinah, farihu bi syai'in, gembira mereka itu dengan sesuatu, farahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terlebih gembira mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk Madinah ni, perkara yang paling mereka gembira sekali ialah ketika mana tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Yathrib. Maka Yathrib itu kemudiannya diubah nama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Madinatul Munawwarah, artinya negara maju yang bergemerlapan. Waktu tengok. Ini kalau nak syarah yang ni panjang lagi ni. Kena tambah 2 jam lagi, dah. Nabi tidak menamakan Yathrib dengan Daulah Islamiyah, tidak. Dan Nabi tidak menamakan Yathrib dengan Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah, negara Arab, negara Quraisy, tidak. Atau Daulah Islamiyah, negara Islam, tidak. Tapi Nabi mempernaamakan Yathrib Madinatul Munawwarah. Apa Madinah? Negara maju, negara moden, gitu. Bahasa kita sedap, negara moden lah. Artinya Nabi menanamkan di dalam jiwa-jiwa warga negara Madinah supaya menjadi manusia yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban, membina tamaddun, sehingga negara tersebut benar-benar seperti mana namanya, yaitu Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Dan Nabi menyatukan ukhuwah Islamiyah di antara Aus dan Khazraj, dinamakan Ansar, dan kaum Quraisy yang berhijrah daripada Mekah dengan Muhajirin disatukan dengan nama Ukhuwah Islamiyah. Kemudian disatukan lagi suku-suku berbilang bangsa, kaum, kemajmukan yang ada di Yathrib ketika itu, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang budaya, berbilang agama, dengan satu nation, satu bangsa, yaitu bangsa Madinah. Di dalam Wathiqah Madinah, perjanjian Madinah ataupun perlembagaan Madinah pun kita panggil, piagam Madinah pun kita panggil, dengan kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammadin, ini ketetapan daripada Nabi Muhammad, innal muslimuna min Quraisy, orang Islam yang berhijrah, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi asal di Yathrib, wal Yahudi, dan orang Yahudi daripada Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan berbagai lagi keturunan suku-suku orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi, walahiqa bihim, dan orang-orang yang ada di Madinah daripada Nasrani Najran, orang Arab yang belum masuk Islam, bagai-bagai suku. Jadi bukan Malaysia saja majmuk ni. Nabi dulu ditakdirkan Allah memerintah negara yang berbilang bangsa dan agama dah. Walahiqa bihim wajahada ma'ahum, tapi syaratnya sama-sama bermujahadah, bersusah payah bersama mereka, yakni mempertahankan kedaulatan Madinah, keamanan Madinah, memajukan negara Madinah Al-Munawwarah. Fa innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu semua ialah umat yang satu selain daripada manusia-manusia di negara-negara yang lain. Inilah wawasan Nabi dalam bernegara, wawasan Nabi dalam berhijrah, inilah wawasan Nabi dalam memerintah sesebuah negara, yaitu membawa kemajuan, keamanan, kedamaian, ketentraman, tanpa mengira bangsa, agama, dan budayanya. Bahkan tidak dibenarkan buat permusuhan di atas dasar kabilah, suku, kaum, bangsa, apatah lagi agama. Mesti kalau nak buat permusuhan kerana melanggar undang-undang. Tu wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan, tidak boleh buat perkelahian, perbalahan atas dasar agama, atas nama agama, atas isu bangsa, atas isu suku kaum, tak boleh.
illa, melainkan boleh kita nak berkelahi, nak berperang ala zalimin, di atas orang yang zalim, orang yang melanggar kesepakatan, orang yang melanggar undang-undang perlembagaan dan piagam yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebagai 3 minit lebih sikit kesimpulan daripada malam ni. Mudah-mudahannya apa yang kita dapat daripada kisah hijrah yang sedikit kita ceduk daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan wawasannya, matlamatnya dapat ambil kita manfaat. Mudah-mudahannya yang baik datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.